Assalamualaikum Cikgu. Saya nak mulakan temu bual tentang isu semasa yang berlaku sekarang tentang masalah disiplin para pelajar. Apa pendapat Cikgu tentang disiplin para pelajar pada zaman ini di sekolah menengah? Saya telah mengajar di sekolah menengah Datuk Hayatku lebih daripada 10 tahun, dan saya dapati disiplin pelajar ni semakin lama semakin merosot. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan disiplin. Salah satunya adalah faktor diri sendiri, faktor keluarga dan juga mungkin faktor sekolah. Jadi faktor diri sendirinya, pelajar sendiri mungkin banyak terpengaruh dengan situasi semasa. Contohnya menonton filem-filem yang ganas dan gangster. Jadi mereka terikut-ikut, ingin mencuba gaya gangster kan. Jadi terbawa-bawa sampai ke sekolah. Apabila ada golongan pelajar yang lemah, mereka jadikan sebagai mangsa. Jadi semakin lama sikap egonya semakin menebal dalam diri mereka. Apabila orang takut, sampaikan berani, bukan berani terhadap kawan juga, kadang berani juga terhadap guru-guru. Seperti kes yang berlaku baru-baru ni, guru disiplin di Belasah cuma kerana menegur lewat datang ke kumpulan. Kalau pada orang biasa, kalau seorang guru tegur lewat, rasanya tidaklah besar mana masalahnya. Tapi sebabkan dia seorang gangster, ego dengan dirinya yang kononnya berani, orang tak boleh nak menyalahkan dia, nak memarahi dia. Jadi dia mungkin dengan kumpulan-kumpulannya mengambil keputusan, menunjukkan betapa kuatnya kumpulan mereka mengambil keputusan dengan membelasah guru disiplin tersebut. Kemudian mungkin juga disebabkan faktor keluarga, tiada didikan agama yang sempurna. Jadi kalau ada didikan agama yang sempurna, mungkin kita telah diberitahu supaya menghormati orang tua, menghormati guru-guru kan, mendengar nasihat. Tadi kalau kata tadi menegur, tadi memberi nasihat lah. Tapi sebab mungkin didikan agama dia tak ada, mungkin ada tapi mungkin tak diikuti, mungkin tak dibuat amalan. Jadi di situlah timbulnya sikap tidak menghormati guru. Kemudian kadang-kadang dia mungkin juga masalah kat rumah. Kadang-kadang pelajar ni di rumah mungkin ibu bapa dia yang selalu marah dia, tegur dia, boleh-boleh. Jadi dia nak melawan, dia tak berani. Jadi dia melepaskan rasa geramnya, rasa dendamnya terhadap orang lain. Jadi salah seorangnya mungkin kerana tadi guru tadi telah menegur dia, dia rasa cikgu tu macam besar terhadap dia. Jadi dia ambil keputusan untuk membelasah cikgu. Kemudian mungkin juga faktor-faktor sekolah lah. Mungkin kadang-kadang cikgu ni mungkin setengah-setengah cikgu kurang rasa kasih sayang terhadap murid-murid. Walaupun kadang-kadang murid tu sendiri mereka masalah. Jadi sebagai seorang guru, kita terpaksa lembutkan sikit hati kita, pujuk dia mungkin dengan cara yang baik. Mungkin tadi guru tadi mungkin menegur dengan cara yang kasar. Mungkin kan kita tak tahu, kadang guru menegur, memberi nasihat, ada cara lembut, ada cara kasar. Tapi mungkin guru tadi menegur dia dengan cara yang kasar, mungkin ada panggilan-panggilan yang tak sesuai. Jadi menyebabkan murid tu terasa dirinya tidak dihargai. Tapi kalau guru tu mungkin memanggil dia dengan panggilan yang menyentuh hati, mungkin dia tak sampailah untuk membelasah guru tersebut. Kemudian mungkin juga murid ni tadi sebenarnya dia ingin menunjuk kepada kawannya yang lemah, ataupun mungkin dia dicabar oleh kawan-kawan dia. Sekarang ni muda-mudi pantang dicabar, ya? Itulah masalahnya anak-anak pelajar zaman sekarang berbanding zaman dulu. Saya pun pernah sekolah dulu. Kalau guru masuk kelas, tak akan bercakap sudah. Zaman sekarang cikgu terpacak depan kelas pun dia orang sembang lagi, masih lagi nak bercakap, masih lagi nak membuat, tak ada langsung rasa hormat tak ada guru. Itulah murid zaman sekarang. Tapi saya tak kata semua, sebahagian. Selalunya murid-murid yang terlibat adalah murid-murid dalam kelas. Kata kalau ada 6 kelas, mungkin kelas yang paling bawah, kelas yang terakhir yang mungkin menimbulkan masalah.
Tapi bagi murid-murid kelas atas lah, mungkin mereka ada kesedaran dari segi akademik ke sosial, mungkin mereka tak akan buat begitu terhadap guru-guru. Tak semua orang, tak semua pelajar, mungkin sebilangan pelajar saja. Tapi salah cara mengatasinya macam saya katakan mula-mula tadi, kalau cikgu nak menegur pelajar tu mestilah dalam keadaan yang lembut sikit lah. Mungkin sebab pelajar kita sekolah menengah dah dewasa berbanding sekolah rendah. Mungkin dia tak faham apa kita cakap, tapi sekolah menengah lah dia dah dewasa. Jadi dia kalau nak tegur, kena macam diplomasi sikit lah. Maksudnya kita kena beri dia ruang supaya dia dapat berfikir yang mana baik, yang mana buruk kan. Kemudian kalau bolehlah kita, kalau pelajar tu sampai ke tahap yang kritikal lah, kata tegar ke apa ke, kita hantar kepada guru disiplin. Dan teknikal yang terakhir yang kita boleh buat, kita panggil ibu bapa dia. Kalau boleh tindakan itu kita tak buat dulu lah. Sebab kita pun ibu bapa kita kesian bila kita datang ke sekolah, bila cikgu beritahu anak kita ni terlibat dalam gejala-gejala yang tidak sepatutnya sebagai seorang pelajar, kan mungkin hati dia sedih. Tapi itulah salah satu caranya, kita mesti menguatkuasakan undang-undang. Contohnya kat sekolah ada buku peraturan sekolah, jadi kita ikutlah. Jadi sebagai seorang guru pun kita tak boleh sewenang-wenangnya nak menampar, sebut perkataan-perkataan yang tak sepatutnya terhadap seorang pelajar. Jadi kalau murid ada peraturan, guru pun kena ikut peraturan. Kalau misalnya kalau murid tu penting kelas, apa sewajarnya kita beri kepada dia. Mungkin kita akan panggil dia, beri nasihat dulu. Kalau banyak kali kita buat, kita hantar kepada sesi kaunseling lah. Atau akhirnya mungkin kita akan panggil ibu bapa dia lah. Terima kasih cikgu. Soalan saya, berdasarkan pengalaman cikgu mengajar selama 10 tahun ni, pernahkah cikgu sendiri mengalami keadaan seperti ini? Seperti pelajar yang pernah merosakkan kereta cikgu atau mencederakan cikgu jika cikgu menegur mereka jika mereka melakukan kesalahan? Pernah dulu masa saya mengajar di sekolah lama saya lah, saya menegur dia sebab waktu pendidikan jasmani dia tak pakai baju pendidikan jasmani lah. Dia perempuan, pakai baju guru. Jadi saya kata hari ni waktu PJ, memang saya dia PJ waktu tu. Jadi saya denda dia cuma kutip sampah lah sebab dia tak pakai baju PJ. Tapi mungkin dia tak puas hati sebab mungkin dia kat rumah pun dia tak pernah menyapu, tak pernah kutip sampah. Jadi mungkin dia rasa kerja tu macam tak sesuai untuk diri dia lah. Jadi dia menconteng dinding dengan nama saya dan letakkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya lah. Faham je lah perkataan yang sepatutnya macam tu. Kemudian kalau ada juga yang saya marah dia, kemudian dia tak buat apa, cumanya selalunya pelajar perempuan lah yang saya marah. Pelajar lelaki ni dia jarang lah dengan cikgu perempuan. Sebab saya banyak pelajar perempuan, dia macam PJ ke. Tapi ada lah pelajar lelaki, tapi selalunya pelajar lelaki ni dia lebih sabar, saya rasa lah lebih sabar. Pelajar perempuan ni kita tegur dia sikit macam cepat terasa kan. Kadang-kadang bila saya marah dia macamnya pergi sekolah dia pakai lipstick. Tak boleh kan pakai alat makeup. Jadi saya marah dia tak boleh pakai lipstick. Nanti kalau nak pakai dia tunggulah dah habis belajar ke, kalau nak kahwin ke apa, dia cakap macam tu lah kat dia. Jadi mungkin dia marah bila saya beri kereta saya dekat cermin saya penuh dengan lipstick yang disapu ke bibirnya, dia lekat dekat cermin, set mirror. Itu adalah. Tapi pelajar-pelajar ni kadang-kadang kalau ni itu cakap lembut lah, bukan kita cakap keras. Tapi ada juga pelajar kadang-kadang nampak macam baik, tapi sebenarnya kadang lagi teruk orangnya dia. Mungkin dia tak marah cikgu, tapi perbuatan dia lagi teruk daripada dia marah cikgu. Contohnya kalau kadang-kadang saya tak tahu sama ada sengaja atau tidak, mungkin saya tak kenal lagi lah setengah cikgu kat sekolah masa tu, dia ambil duit shilling. Maksudnya dia gunakan duit shilling tu untuk goris kereta cikgu. Itu adalah. Tapi saya rasa setakat itulah kalau nak merosakkan harta cikgu. Tapi kebanyakan mereka merosakkan diri mereka sendirilah. Contohnya dengan menjual diri sendirilah. Maksudnya dengan kawan-kawan. Saya tak tahulah kenapa, mungkin salah satu sebabnya faktor kemiskinan. Sebab bila dia menjual diri dia dapat upah. Itu biasalah kalau kita jual diri dapat duit kan. Jadi mungkin faktor kemiskinan itu bagi pelajar miskin lah. Tapi setakat ini di sekolah saya ni, kalau kes dia yang merosakkan kereta cikgu ke, yang pukul cikgu ni, setakat ni tak
tak adalah ketara. Cumanya dia orang pernah bercakap di belakang-belakang cikgu tu adalah, maksudnya bila kat belakang cikgu dia duduk mengata cikgu kat depan, kat belakang ada cikgu lain dia dengar. Dia kata cikgu tu balik bayar ke, bodoh ke, tu adalah kan. Tapi kalau depan cikgu mungkin dia tak berani, dia berani kat belakang lah. Okey, setakat ini sajalah temu bual kita. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.